Waktu ibadah petang perayaan Punto Tahun yang diberkati sudah tiba. Antara semua perkara, dua frasa kunci iaitu berkat Roh Kudus dan buah penginjilan ialah ciri-ciri utama yang tidak dapat dipisahkan. Kedua-dua ialah bahagian yang sangat penting. Saya berdoa sungguh-sungguh agar Bapa dan Ibu akan membuka luas pintu Injil ke seluruh dunia dan hujan Roh Kudus pada akhir musim akan dikurniakan berlimpah-limpah kepada semua gereja, keluarga dan anda setiap orang melalui perayaan Punto tahun ini. Apabila kita cuba melakukan kerja penginjilan dengan kekuatan sendiri, semuanya akan kelihatan mustahil, sukar dan tiada jalan. Kerja penginjilan ini harus dilakukan oleh kuasa Tuhan. Tiada cara lain selain daripada itu. Betapa lambat, susah dan penat jika seseorang mengusahakan dan menggali tanah dengan tangan sendiri. Namun, kerja akan menjadi lebih mudah jika penyotok atau cangkul digunakan. Bagaimanakah jika menggunakan mesin penggorek atau kelengkapan berat? Bukankah itu lebih senang? Lebih baik menggunakan alat seperti cangkul atau penyotok daripada menggali atau membajak tanah dengan tangan. Namun, kerja akan menjadi lebih senang jika mesin penggorek digunakan. Memang, kita tidak boleh banting. Namun, kita boleh dikatakan sedang melakukan kerja penginjilan hanya dengan tangan. Kita hanya membajak dan mengusahakan tanah dengan tangan. Tapi Tuhan pula menggunakan sesuatu yang lebih berkuasa daripada mesin penggorek untuk menyelesaikan semua kerja. Mengapakah kerja seperti itu tidak berlaku selama ini? Kita perlu banyak berdoa. Tidakkah Tuhan berkata bahawa jika minta, makan akan diberikan? Carilah, maka kita akan mendapat. Kita harus menjadi orang yang banyak mengetuk, mencari dan banyak meminta. Kita harus minta, cari dan ketuk pintu untuk dapatkan kuasa hujan Roh Kudus pada akhir musim. Melihat iman kita anak-anak, Bapa dan Ibu syurgawi akan berkata, sekarang kita boleh buka pintu. Mereka akan membesarkan anak-anak yang akan datang ke Sion nanti dengan baik. Mereka telah cukup mempunyai hati kesabaran dan dipenuhi hati Tuhan. Bersetia sepenuhnya untuk menjaga setiap ahli dengan kasih dan pengabdian. Pada masa itu, Tuhan akan memberikan buah. Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, bukan? Jika buah itu akan memutarkan anak itu, adakah dia akan memberinya buah? Walaupun mahu, dia akan menahannya. Jadi kita harus bersedia. Perkara pertama yang perlu kita sediakan adalah mempercayai Tuhan. Tajuk hari ini ialah, percayakah kamu bahawa aku dapat melakukannya? Kalian, apakah jawapanmu apabila anda diberikan soalan seperti ini? Jika Tuhan bertanya, percayakah kamu bahawa aku dapat menginjil kepada seluruh dunia? Apakah jawapan kita? Janganlah kita hanya berkata amin, tapi kita harus betul-betul percaya. Tuhan menganggap saiz bumi ini seperti apa? Dia berkata bahawa dia menganggap bumi ini seperti debu di atas neraca dan setitik air di dalam timba. Kalau begitu, dia berkata bahawa kita harus mempunyai hati siapa? Kita harus mempunyai hati Tuhan. Injil diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi, jadi bilangan ahli terus bertambah. Ada orang bertanya-tanya, bagaimanakah kita dapat menjaga semua ahli ini? Kita ada siapa? Kita ada Tuhan yang menganggap bumi seperti setitik air di dalam timba dan debu pada neraca, bukan? Kita harus menjalankan kerja penginjilan sambil memikirkan Tuhan, bukannya kita yang menginjil ke seluruh dunia atau mengendalikannya dengan kebolehan sendiri. Siapakah yang mengawal segala sesuatu di dunia? Tuhan. Kerana kita asyik lupa, kita selalu berasa beban dan berfikir,
aku perlu sekurang-kurangnya ada kuasa sepanjang ini, atau aku perlu dapat memeluk seluruh dunia sendiri. Tidak kira betapa besar dan banyak gereja seperti bintang-bintang di syurga, siapa mengendalikan semuanya? Apabila kita ditanya, percayakah kamu bahawa aku dapat melakukannya? Jawapan amin kita harus datang daripada iman yang seperti itu. Hari ini dengan kupah bertajuk, percayakah kamu bahawa aku dapat melakukannya? Mari kita lihat buku Matius bab 9 ayat 27. Ayat 27 tertulis, ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dua orang buta berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahawa aku dapat melakukannya?" Yesus mula-mula bertanya satu soalan. Bukankah ini bermaksud, jangan harapkan apa-apa daripadaku tanpa iman? Kita datang kepada Tuhan serta berdoa pagi dan malam setiap hari. Janganlah kita berdoa secara kebiasaan tanpa memikirkan Tuhan. Hanya kerana minggu berdoa ini ialah peraturan perayaan Tuhan. Pada zaman ini, kita harus berdoa, "Tuhan, kami betul-betul memerlukan kuasa-Mu untuk menginjil ke seluruh dunia. Kenakanlah kami dengan seluruh perlengkapan senjata hujan Roh Kudus pada akhir musim, dan pimpinlah kami sepenuhnya dalam rahmat Roh Kudus." Janganlah kita cuba mencapai sesuatu dengan mengharapkan lebih banyak kebolehan. Kita harus percaya bahawa Tuhan yang menyertai kita sedang membimbing kita ke jalan kebenangan yang dapat memenuhi kerja penginjilan. Dalam situasi itu, kita akan selalu mempunyai hati yang aman, gembira dan kebahagiaan, bukan? Walaupun jalan kita sekarang ialah jalan salib, kita harus menantikan kegembiraan dan kebahagiaan di penghujungnya. Mempercayai bahawa jika kita dapat melalui saat ini, syurga kekal akan berada di depan kita. Dengan iman seperti itu, kita harus lebih mengabdikan diri untuk penginjilan. Dua orang buta mengikutnya dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahawa aku dapat melakukannya?" Apabila kita ditanya soalan ini, haruskah kita berfikir, "Aku pernah pergi ke Amerika Syarikat dan Brazil dengan kapal terbang. Sana betul-betul sangat jauh. Bilakah aku dapat melakukan penginjilan dunia?" Kita semua perlu mempunyai mata Tuhan. Hanya apabila kita ada pandangan Tuhan yang melihat dunia ini seperti setitik air di dalam timba atau sebutir tebu di atas neraca, barulah kita dapat menyelamatkan dunia, bukan? Barulah kita semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengetahui penyelamatan semua bangsa di dunia. 2000 tahun dahulu, Yesus bertanya kepada dua orang buta yang mengikut dia, "Percayakah kamu bahawa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dalam erti kata lain, mereka menjawab, "Amin." Mari lihat ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Apa?" Mula-mula dia bertanya, "Percayakah kamu?" Dan mereka menjawab, "Ya." Kemudian dia berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30. Maka melelah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Hari ini ialah perayaan Pontok Tahun. Inilah hari kita harus bersungguh-sungguh menyampaikan berita baik ke Samaria dan sampai ke hujung bumi. Janganlah terlalu risau dan berfikir, bilakah berita baik ini akan diberitakan kepada semua 8 bilion manusia di seluruh dunia? Kadangkala tiba-tiba ada masalah timbul semasa penginjilan. Setiap kali ini berlaku, kita tahu bahawa itu adalah di luar kemampuan kita. Injil tidak dicapai kerana kita memimpin atau mentadbir dengan baik.
Kita percaya bahawa Injil berkembang dengan baik kerana Tuhan menyertai dan membimbing kita. Injil berjalan lancar kerana ia dijalankan oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, iaitu Roh dan pengantin perempuan. Jadi, kita membuat suatu prinsip setiap kali kita menghadapi kesusahan. Apakah prinsip itu? Segala sesuatu yang berlaku di dunia ini harus dilihat dari sudut pandangan Tuhan. Apakah sudut pandangan yang harus kita miliki? Untuk menyelamatkan seluruh dunia, kita harus melihat kesusahan itu seolah-olah ia hanyalah setitik air di dalam timba atau seperti tepu di atas neraca. Jika tidak, anda mungkin akan berfikir, di Korea Selatan pun ada banyak bandar yang belum aku pergi. Jadi bilakah Injil akan sampai ke semua tempat ini? Namun di bandar-bandar yang belum dilawati anda, sudah ada gereja kita. Anda belum pergi ke sana. Tapi siapakah yang melakukan semuanya? Adakah sion kita berada di Alaska? Pernahkah anda pergi ke Ushuaia? Iaitu bandar yang terletak di hujung selatan Argentina yang paling dekat dengan Antartika. Sudah tentu, ada ahli yang pernah pergi. Namun kebanyakan kita tidak pernah ke sana. Sion kita ditubuhkan bahkan di tempat yang belum kita lawati. Siapakah yang menubuhkannya? Jadi Injil tidak dicapai melalui usaha kita. Tetapi Tuhan sudah membolehkannya untuk dicapai dan memberi kita peluang untuk menerima berkat. Katakan seorang bapa pulang dari kerja pada waktu malam, dia membawa sebungkus makanan ringan yang cantik untuk anaknya. Dia bertanya, biskut itu nampak sedap. Bolehkah bagi satu? Jika anak itu menolak dan berkata, tidak. Adakah bapa itu akan berasa sakit hati untuk mendengar itu? Namun, jika anak itu menjawab, ayah, ayah bekerja keras untuk kami dan bahkan memberikan aku hadiah yang begitu baik. Ayah ambil 10 pun tidak apa. Bagaimanakah perasaan bapa? Dia akan berasa sangat gembira. Kita perlu berfikir baik-baik tentang kerja penginjilan Tuhan dari sudut pandangan seperti itu. Tuhan melihat bumi ini seperti setitik air di dalam timba. Tuhan melihatnya seperti bukan apa. Betapa bezanya mata Tuhan dengan mata kita jika kita melihatnya seperti sesuatu yang besar. Jika begitu, iman kita tidak selaras dengan Tuhan. Sekarang kita menjalani jalan yang dibuka dan dibuat oleh Tuhan bagi kita. Pada mulanya, adakah terdapat laluan melalui Laut Merah? Adakah terdapat laluan di atas laut? Tidak ada. Namun, Tuhan telah menyediakan terlebih dahulu jalan untuk membebaskan umat Israel dan bersedia untuk mengkuburkan tentera Mesir di dalam laut. Bukan? Bukan Musa ada umat Israel yang melakukan hal itu. Jalan itu pasti tidak dibuat oleh mereka dengan mencetuk air dari Laut Merah dengan baldi. Jadi, janganlah kita lupa bahawa kita ada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan kita juga ada Tuhan Ibu yang Maha Kuasa. Apabila kita menginjil, mereka bertanya, percayakah kamu bahawa kami dapat melakukan ini? Semua orang berkata amin. Namun, memang ada orang yang berkata amin dengan 10% iman, 20% iman, 50% iman, dan orang yang berkata amin dengan 100% iman. Melalui masa ini, kita dapat menyadari bahawa apabila Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, kerja yang menakjubkan akan berlaku jika iman kita capai 100%. Bukan? Apabila Yesus bertanya, percayakah engkau bahawa aku dapat melakukannya? Dua orang buta itu berkata, ya Tuhan, kami betul-betul percaya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Mata mereka tiba-tiba terbuka. Ini betul-betul peristiwa yang menakjubkan, yang mustahil secara saintifik. Apabila yang menjadi kenyataan, dua orang buta itu berasa sangat gembira kerana mereka dapat melihat semula. Walaupun Yesus berkata, jangan beritahu sesiapa pun bahawa akulah yang membuat. Mereka tetap bercakap, terharu dengan kegembiraan supaya saja mereka keluar. Mereka pergi berkata dengan orang di kampung, semua orang, mari lihat aku. Sudah berapa lama aku buta? Tapi Yesus, orang Nazaret, membuka luas mataku hanya dengan satu perkataan.
Beginilah berita tentang Yesus disebarkan dengan luas, bukan? Kerja yang Tuhan ingin penuhi berbeza daripada fikiran manusia. Jalan, kaedah, dan kerja semuanya berbeza. Jadi apabila bapa dan ibu berkata, menginjillah, kita hanya perlu menginjil setekunnya. Semua rancangan direka oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang meneruskan serta mencapainya. Di sisi bapa yang melakukan pembinaan, jika dia berkata, bolehkah kamu pergi ambil paku? Kita hanya perlu menjalankan tugas itu untuknya. Bagaimana rumah itu direka, strukturnya harus disusun, atau berapa banyak berat yang dapat ditanggungnya, hal seperti itu di luar bayangan kita. Siapakah yang melakukan semua ini? Tuhan menguruskan semua bahagian yang sukar dan mencabar. Dia hanya minta bantuan kecil seperti, bolehkah kamu ambilkan beberapa paku? Daripada berkata, Bapa aku tak dapat kerana terlalu penat. Kita harus berkata, Bapa dan Ibu bukan hanya paku. Aku akan bawa tukur jika engkau minta. Mintalah apa saja, bukan? Kita semua harus jadi anak-anak yang beriman seperti itu, bukan? Apabila Yesus mula-mula bertanya, percayakah kamu bahawa aku dapat melakukan ini? Dua orang buta itu menjawab, Amin. Jika dia bertanya kepada kita hari ini, percayakah kamu bahawa aku dapat menyelamatkan dunia? Kita harus menjawab apa? Mari kita menjawab, Amin. Mari kita lihat buku Matius bab 28 ayat 18. Bab 28 ayat 18 tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, tidak mengecualikan sesiapa pun atau mana-mana negara di dunia. Ini bermaksud bahawa semua orang di dunia. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apabila kita menginjil, mungkin ada hasil yang baik dan mungkin ada hasil yang tidak baik. Apabila kita kembali dari penginjilan, bersyukurlah kepada Tuhan saja atas apa yang telah diberikan pada hari ini. Kita tidak perlu berasa kecewa dan berfikir, seseorang berbuat 10, tapi aku satu pun tidak dapat. Tuhan berkata, pergilah dan menginjil dengan sungguh-sungguh. Jadi kita mengikut ajaran bapa dan ibu menginjil, serta mengajar dengan tekun, tidak kira mereka mendengar atau tidak. Alkitab memberitahu bahawa itu terpulang sama ada mereka mendengar atau tidak. Kita perlu melihatnya seperti setitik air di dalam timpa dan menganggapnya sebagai sebutir debu di atas neraca. Jika terlalu banyak berfikir, kita akan selalu berasa takut dan tidak dapat mencapai apa-apa pun. Kita perlukan mata Tuhan. Alkitab tertulis, hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus. Namun, janganlah hati kita sajalah hati Kristus, tapi kita juga harus ada mata minda yang sama seperti Kristus. Jadi, apabila kita melihat firman dalam buku Matius 28, Yesus berkata, Aku akan sentiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Buktikanlah dan beritakanlah berita baik yang diberkati ini kepada semua bangsa. Maksudnya membina dan mereka rumah ialah sesuatu yang Tuhan sendiri akan lakukan. Perayaan penuh tahun ini adalah untuk memperingati pembinaan kemah suci. Kalian, siapakah yang membuat rangka tindakan kemah suci? Adakah Musa? Musa tidak pernah dapat melakukannya. Adakah umat Israel? Adakah Aholiab dan Bezalel? Siapa-siapa pun bukan. Tuhanlah yang menentukan semua rekaan itu. Apabila umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah suruh mereka lakukan apa dengan orang Mesir mengenai pemberian? Tuhan menyuruh mereka minta barang daripada orang Mesir dan keluar. Pada masa itu, mereka tidak faham sebab Tuhan suruh bawa pemberian itu keluar. Namun akhirnya,
bukankah semuanya yang daripada orang Mesir itu digunakan untuk membina kemah suci? Kita perlu maju dengan iman yang seperti itu, memahami takdir Tuhan yang mendalam. Kita tidak boleh bergantung pada kebolehan sendiri dan berfikir, aku pandai bercakap. Dan janganlah berasa tawar hati berfikir, aku kurang pandai bercakap. Adakah Tuhan gembira apabila Musa berkata bahawa dia tidak pandai bicara? Siapakah yang memimpin kerja penyelamatan? Bukankah Tuhan? Aku telah memilih kamu, katanya. Aku tidak memilih kamu tanpa mengetahui kamu tidak pandai bercakap dan koheren. Harun yang pandai bicara diletakkan di sisi Musa untuk dia. Mengenai kerja Tuhan, tiada apa yang perlu kita takut jika kita sentiasa dengan Tuhan. Bukankah Tuhan merancang segala sesuatu, menjalankan semua kerja dan memberi kita hikmat serta kekuatan untuk mencapainya? Adakah tertulis, segala perkara tidak dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku? Ya, tertulis, segala perkara dapat ku tanggung. Dalam Tuhan semuanya boleh. Begitu juga dengan kalian dan saya. Apabila saya diminta untuk memberikan ucapan di PBB buat kali pertama, mula-mula saya bingung, apakah yang harus aku buat? Ketika itu saya berfikir, bagi Tuhan, ini adalah seperti setitik air dalam timba. Aku perlu membetulkan fikiranku. Selepas berajam, itu bukanlah apa-apa. Tuhan membuka jalan agar semuanya berjalan lancar. Sebab itulah fikiranku semakin teguh. Bila-bila pun semua perkara yang kelihatan besar dan mengejutkan di depan kita bukanlah apa-apa dalam mata Tuhan. Jika kita maju dengan iman, maka semuanya akan kelihatan tidak penting seperti tepu di atas neraca. Mari kita lihat firman Tuhan dalam buku Markus bab 9. Buku Markus bab 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tolong putihkanlah dengan keyakinan di depan semua orang di seluruh dunia dan berkata, kami percaya Tuhan Bapa Sang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru. Kami berharap anda juga mempercayai Bapa Sang Hong dan Ibu Syurgawi serta menyertai kami dalam keselamatan. Ada orang mungkin berfikir bahawa Injil tidak dapat dicapai jika kita berbuat seperti ini. Namun, dapat. Tuhan telah menciptakan semua sistem di alam semesta agar semuanya dapat dicapai dan Dia meminta ini daripada kita. Katakan anak-anak berkata dengan ragu-ragu. Ayat berkata kata laluan ialah 1, 2, 3, 4. Tapi ini nampak tidak betul. Kata laluan biasanya dibuat dengan kombinasi yang rumit, agar orang lain tidak dapat meneka dengan mudah. Bahkan pelajar sekolah rendah pun dapat meneka 1, 2, 3, 4. Adakah ini betul-betul kata laluan? Tidak. Jika mereka tidak mencuba, pintu itu akan kekal tertutup. Janganlah ikut fikiran sendiri, tapi ikutlah firman Tuhan. Jadi, apakah firman Yesus dalam buku Markus bab 9? Dia berkata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maksudnya, aku sudah memberikan semua kebolehan yang kamu perlukan. Tapi disebabkan ketidakpercayaanmu, kuasa itu disekat. Kamu menyebabkannya tidak berfungsi dengan baik. Saya berharap bahawa kita akan dapat menyatakan kemuliaan Tuhan sepenuhnya semasa perayaan musim ruro yang diberkati ini. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukankah misi kita di sini adalah menginjil di Samaria dan sampai ke hujung bumi? Bukankah kita harus menjadi orang yang menyebarkan Injil sepenuhnya di setiap kota dan negara yang kita tinggal untuk memenuhi ramalan Tuhan? Bukankah ada banyak Sion ditubuhkan di seluruh 5 lautan dan 6 benua? Kini, Sion ditubuhkan di seluruh dunia. Di kawasan yang tertinggal, jika setiap gereja hanya menubuhkan satu gereja atau cawangan melalui penginjilan,
yang lain akan dibantu oleh Tuhan. Sehingga hari ini, tidak ada zaman yang Injil tidak dibantu oleh Tuhan. Lebih-lebih lagi sekarang. Memandangkan sekaranglah zaman perayaan pondok tahun. Tuhan pasti akan membantu. Kita harus percaya. Siapakah yang menjalankan Injil ini? Tuhan. Jadi, jika kita berfikir bahawa ini tidak dapat dicapai, ini boleh dilihat sebagai iman yang sangat salah. Tuhan pasti dapat. Saya berharap agar kita dapat menjadi orang yang ada mata yang sama dengan mata Tuhan dan berusaha lebih keras untuk selamatkan dunia. Untuk ini, kita harus sentiasa minta kekuatan daripada Tuhan. Sebab itulah dia berkata, mintalah, carilah, dan ketoklah. Mari kita lihat ajaran buku Matius bab 7 ayat 7. Inilah firman Yesus pada 2000 tahun dahulu. Yesus sendiri mengucapkan firman ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kerana setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di syurga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sini, kita melihat firman Yesus. Apalagi Bapamu yang di syurga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bukankah ini bermaksud dia pasti akan memberi? Perayaan pondok tahun ini ialah perayaan untuk menerima Roh Kudus dan rajin berbuah. Untuk menghasilkan buah, kita perlukan kuasa Tuhan. Seperti rasul-rasul menerima hujan Roh Kudus awal musim pada hari Pentakosta melalui kuasa Tuhan. Mari kita pimpin 3,000, 5,000 atau lebih orang ke pangkuan Tuhan dalam sehari, menjadi pokok musim ruru yang berbuah. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang membawa sukacita besar kepada bapa dan ibu dengan buah yang indah dan baik. Dengan ini saya tambahkan kubah. Sekian, terima kasih.